Saya Bagio Anating dan hari ini saya ingin berkongsi tentang pencemaran air dan juga pencemaran udara. Okey. Untuk pencemaran air, ianya merupakan perubahan yang berlaku dari segi kandungan, keadaan dan juga warna sehingga ianya tidak sesuai digunakan dan juga memberikan kesan kepada manusia. Pencemaran ini berlaku sama ada dari segi biologi, fizik dan juga kimia. Pencemaran ini boleh didapati di mana saja tempat yang berair dan juga merupakan pencemaran yang luas kerana ianya didapati di seluruh dunia. Okey. Pencemaran udara pula merupakan satu keadaan yang melibatkan sebarang bahan kimia, jirim zarahan dan juga bahan biologi yang boleh memudaratkan kesihatan manusia. Pencemaran udara juga menyebabkan ketidakselesaan kepada manusia dan juga organisasi hidup ataupun organisme hidup yang lain, dan juga ianya akan memberikan kesan kepada alam sekitar jika ianya dilepaskan ataupun dibebaskan ke atmosfera. Punca pencemaran air adalah disebabkan pembuangan sampah sarap yang berlaku di sungai secara berlebihan. Hal ini disebabkan oleh segelintir masyarakat yang tidak bertanggung jawab, yang telah membuang sampah secara langsung ataupun tidak langsung ke dalam sungai secara berlebihan. Kita sedia maklum bahwa air ini merupakan sumber utama bagi setiap kehidupan di muka bumi ini, khususnya bagi kita manusia, untuk menjalankan aktiviti ataupun kegiatan harian kita seperti mandi, mencuci pakaian, mencuci kereta, sebagai sumber bakalan protein dan juga sumber bakalan minuman. Tidak dinafikan bahwa ramai penduduk tinggal berdekatan dengan sungai dan tidak yang mustahil bahwa pembuangan sampah sarap juga menjadi salah satu tabiat bagi penduduk yang tinggal berdekatan dengan sungai tadi. Oleh itu, sampah yang mengandungi bahan kimia tadi telah menyebabkan nutrien berlebihan di kawasan air sungai akibat pembuangan sampah yang kerap dilakukan di kawasan air tersebut. Oleh itu, proses eutrophication berlaku di mana nutrien-nutrien berlebihan menyebabkan alga tumbuh berlebihan dan alga itu mati. Bakteria yang meruputkan alga tersebut telah menggunakan banyak oksigen sehingga menyebabkan hidupan yang lain tidak mendapatkan oksigen. Lalu hidupan yang dalam air mati. Kesan yang lain, air yang tercemar tadi telah menyebabkan individu yang meminum air tersebut mengalami sakit perut. Nama saya Emi Azrina Nazira binti Majais. Baiklah, punca pencemaran udara ialah disebabkan oleh aktiviti perindustrian. Perkembangan dalam bidang ini menyebabkan penambahan pada pelepasan pencemaran gas organik dan bukan organik, bahan kimia dan juga habuk. Pelbagai jenis industri menghasilkan bahan pencemar yang berbeza seperti gas karbon dioksida. Seterusnya, pelepasan gas-gas daripada kenderaan bermotor. Masyarakat moden amat bergantung kepada pengangkutan bermotor seperti kereta, lori dan bas. Setiap pergerakan kenderaan bermotor menggunakan tenaga yang banyak. Kenderaan motor membakar bahan api fosil untuk pergerakan yang menghasilkan asap-asap yang dapat mencemarkan udara. Hai, nama saya Caroline Natasha. Saya akan menerangkan poin saya, yaitu aktiviti pertanian yang merupakan punca pencemaran alam sekitar, khususnya kepada pencemaran air. Baja merupakan antara faktor utama bagi pencemaran air. Baja organik dan inorganik digunakan pada tanah pertanian untuk menyediakan nutrien seperti N, P, dan K yang membajai tanah dan pertumbuhan-tumbuhan. Sebagian nutrien akan meresap melalui tanah dan sampai ke paras air bawah tanah. Baja P dan K mudah diserap oleh tanah dan sering dikaitkan dengan masalah pencemaran. Walau bagaimanapun, sebagian nitrogen yang diserap oleh tanah atau yang digunakan oleh tumbuhan, ada yang larut dalam air membentuk nitrat melalui proses nitrifikasi. Nitrat larut dalam air bawah tanah dan berpotensi berbahaya kepada manusia jika diserap lebih daripada kadar biasa. Assalamualaikum, saya Atsfah Nani binti Kerisim. Impak pencemaran air dan udara kepada manusia ialah menjejaskan kesihatan manusia. Kesihatan manusia akan terjejas apabila meminum atau menggunakan sumber air yang telah tercemar.
bahan-bahan pencemar seperti sisa toksik, sampah sarap, dan najis yang dibuang ke dalam badan-badan air akan mengurangkan kandungan oksigen di dalam air serta menggalakkan bakteria untuk terus membiak, dan ini menjadi masalah kepada hidupan di dalam air serta manusia itu sendiri. Manakala, kesan utama pencemaran udara kepada manusia ialah mengganggu sistem pernafasan. Gas-gas seperti karbon monoksida akan meracuni atau menjejaskan sistem pengangkutan oksigen di dalam darah dan melambatkan tindak balas manusia. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Arini Wulandari binti Hadi akan membentangkan impak yang seterusnya. Pencemaran udara dan air terhadap alam sekitar akan menjejaskan hidupan darat dan laut. Tumbuh-tumbuhan memerlukan udara yang bersih dalam proses fotosintesis dan tumbesaran. Jika udara tercemar, ini akan mengakibatkan pertumbuhan terbantut ataupun mati. Selain itu, kehidupan haiwan di darat juga terancam disebabkan udara yang tercemar masuk ke dalam paru-paru haiwan. Jika keadaan ini berlarutan, haiwan-haiwan di darat akan mati. Akhir sekali, pencemaran air yang berlaku akan menyebabkan kehidupan akuatik terjejas. Sampah sarap yang dibuang ke dalam sungai meningkatkan aras bahan amonia dan bakteria di dalam air. Ini akan memusnahkan hidupan di dalam air, dan secara tidak langsung, pencemaran ini akan menyebabkan ketidakseimbangan ekologi di dalam air. Assalamualaikum, nama saya Amira binti Umrah, nombor matriks BE191100174. Topik yang ingin saya bincangkan adalah tentang pencemaran air, yaitu saya akan memfokuskan tentang impak pencemaran air kepada manusia. Banjir merupakan salah satu impak pencemaran air kepada manusia. Hal ini kerana banjir-banjir yang kerap berlaku disebabkan oleh tersumbatnya parit yang sepatutnya mengalirkan air ke dalam laut ataupun sungai. Banjir mudah berlaku apabila sampah sarap menyumbatkan aliran air tersebut sehingga menyebabkan kawasan persekitaran menjadi kotor. Kesan daripadanya adalah kemusnahan tapak pembiakan rantaian makanan dan juga mempengaruhi pembuatan makanan dan produktiviti makanan dan kos meningkat. Selain itu, ekonomi masyarakat akan terjejas kerana banjir mampu melumpuhkan tentang aktiviti kegiatan manusia. Nama saya Anar Faiza binti Abdal dan saya akan menjelaskan tentang kesan pencemaran air, iaitu menjejaskan kualiti air. Air yang beracun akan menyebabkan pengurangan kadar oksigen di dalam air dan mengganggu kualiti ekosistem secara keseluruhannya. Pencemaran nutrien, iaitu satu bentuk pencemaran air, merujuk kepada kemasukan nutrien yang berlebihan. Ini merupakan sebab utama eutrofikasi air yang melibatkan nutrien yang berlebihan, biasanya nitrogen atau fosforus yang merangsang pertumbuhan alga. Eutrofikasi ini merujuk kepada respon ekosistem terhadap penambahan bahan-bahan tiruan ataupun asli yang mengandungi bahan fosfat melalui deterjen, baja atau sampah ke dalam satu sistem akuatik. Salah satu contoh daripada eutrofikasi ialah peningkatan mendadak fitoplankton di dalam badan air sebagai tindak balas terhadap peningkatan tahap nutrien. Kesan alam sekitar yang negatif termasuk hipoksia, iaitu pengurangan oksigen di dalam air yang menyebabkan kualiti air terjejas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awang Khairul Arifin bin Awang Yunus ingin berkongsi sedikit maklumat tentang langkah-langkah pencegahan pencemaran udara di mana kita hendaklah menghijaukan kawasan persekitaran seperti penanaman pokok di sekitar rumah anda. Tak kisahlah pokok buah-buahan, bunga-bungaan dan sebagainya. Hal ini kerana ianya dapat mengurangkan masalah peningkatan suhu, dan selain itu juga ianya dapat mengurangkan kandungan karbon dioksida di dalam udara dan meningkatkan kandungan gas oksigen melalui proses fotosintesis daripada tumbuh-tumbuhan yang memberikan kita oksigen yang berkualiti. Okey. Langkah seterusnya dalam mengatasi masalah pencemaran air dan pencemaran udara ialah dengan menggunakan barangan yang mesra alam seperti bekas makanan bioplastik yang terbiodegradasi. Penggunaan bioplastik ini dapat mengurangkan limpahan sampah dan mengurangkan pencemaran air dan juga pencemaran udara. Kerana penggunaan bioplastik ini dapat mengurangkan pembakaran plastik yang mengakibatkan
kandungan hidrogen dan juga karbon di udara menjadi tinggi. Selain itu, dengan adanya bioplastik ini, penguraian menjadi lebih cepat dan pengurangan pembuangan sampah, terutamanya plastik, ke dalam badan-badan air seperti sungai dan tasik juga dapat dikurangkan. Pagi dan selamat sejahtera saya ucapkan. Nama saya Audrey Anna Here, bernomor matriks BP 19110202. Bagi pendapat saya, salah satu langkah untuk mengatasi masalah pencemaran alam sekitar ini adalah dengan menggunakan pengangkutan awam. Ini karena penggunaan pengangkutan awam ke tempat kerja maupun ke sekolah itu dapat mengurangkan pengeluaran asap kendaraan ke udara. Contohnya seperti kendaraan sendiri, yaitu kereta ataupun motosikal ini banyak mengeluarkan gas-gas yang bertoksik seperti gas karbon monoksida. Maka dengan itu saya berpendapat bahwa menggunakan pengangkutan awam ke destinasi-destinasi yang ingin dituju itu adalah lebih baik untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar, khususnya pencemaran udara. Kesimpulannya, kita sering mendengar tentang kesan buruk yang disebabkan oleh dua pencemaran ini. Namun begitu, terdapat pelbagai usaha kerajaan dan juga komuniti masyarakat untuk menangani masalah ataupun isu-isu pencemaran ini. Oleh sebab itu, kita haruslah menyokong dan juga bekerjasama dengan kerajaan dan juga komuniti masyarakat dalam menangani isu-isu pencemaran ini agar ianya dapat dibendung dengan mudah dan juga berjalan dengan lancar. Saya juga berharap agar suatu hari nanti isu ini dapat dikurangkan dan juga kerajaan dan juga masyarakat mampu untuk menyelesaikan satu persatu daripada akar umbi isu ini agar ianya tidak menjejaskan kesehatan kehidupan manusia dan juga organisasi hidup yang lain pada masa akan datang.